Salam guys, Muaz Malik di sini. Jadi seperti korang sedia maklum, Realme dia dah selamat melancarkan smartphone mid-range diorang yang terbaru iaitu Realme 8 Pro. And Realme 8 Pro ni dia dijual pada tanda harga jualan rasmi RM1,299 untuk model 8GB RAM dan 128GB internal. Jadi antara main highlight yang terdapat pada Realme 8 Pro ni adalah penambahbaikan dari segi fotografi lah. So dia memberikan naik taraf lah dari segi penggambaran tu kan. Sebab sekarang ni Realme 8 Pro ni dia dilengkapi dengan sensor kamera utama 108MP. Tapi macam biasa, memandangkan ini adalah video full review kan. Selain daripada kita nak bercerita berkenaan dengan 108MP tu, kita akan cerita berkenaan dengan keseluruhan berkenaan dengan smartphone ni lah. Jadi tanpa melengahkan masa, jomlah kita mulakan video ni. So, let's go! Jadi, kalau kita pandang dari segi penawaran spesifikasi yang terdapat pada Realme 8 Pro ni, sebenarnya memang tak ada banyak perubahan pun kalau nak dibandingkan dengan Realme 7 Pro yang dilancarkan pada tahun lepas. Sebab ialah, kalau korang tengok dia punya chipset kan, chipset dia masih lagi menggunakan chipset yang sama iaitu Qualcomm Snapdragon 720G. Ini dah masuk aku rasa kali ketiga generasi ketiga dah dia orang menggunakan chipset yang sama. Lepas tu, skrin dia pun still sama juga. 6.4 inci Super AMOLED and masih lagi menggunakan refresh rate yang sama iaitu 60Hz. Kemudian jenis storage dia pun still sama juga. Dia gunakan UFS 2.1, capacity battery pun sama 4500mAh, kamera ultra wide, kamera makro, kamera depth mono dia pun sama. Lepas tu in-display fingerprint dia pun sama. So senang cerita memang lebih kurang sama lah. Memang tak ada banyak lah perubahan kan. In fact, terdapat beberapa perubahan tu juga yang aku boleh kategorikan sebagai downgrade lah. Antaranya speaker dia. So kalau dulu dekat Realme 7 Pro, dia punya setup speaker dia tu adalah setup stereo. Tapi dekat Realme 8 Pro ni dia dah kembali kepada mono je. Lepas tu yang kedua, kamera selfie. Dulu dekat 7 Pro 32MP. Dekat Realme 8 Pro ni dia dah turun jadi 16MP. Dan last sekali dia punya charging speed lah. Sebab dekat Realme 7 Pro dulu dia punya charging speed maksimum adalah 65W. Tapi dekat Realme 8 Pro sekarang dia dah turunkan kepada 50W sahaja. Jadi by this time mesti korang tertanya kan, apa benda je yang kalau kita tengok dari segi dia punya penawaran spesifikasi tu kita boleh kategorikan sebagai upgrade kan? Jawapan jujurnya sebenarnya aku boleh consider sebenarnya tak berapa banyak pun sebenarnya. Jadi macam aku cakap pada awal video tadi, pertama dia orang upgrade dari segi pengalaman untuk penggambaran kan, dia orang upgrade kepada 108MP. Kemudian yang kedua, dia orang buat perubahan dari segi dia punya design kan. So design untuk tahun ni Realme 8 Pro ni memang lain sikit kalau nak dibandingkan dengan Realme 7 Pro. Dan last sekali yang ketiga, dia orang membuat sedikit perubahan lah. Dia orang membuat optimasian lah untuk dia punya OS dia tu kan, software dia tu iaitu Realme UI 2.0. And aku rasa itu je. Satu lagi, dia orang buat perubahan dari segi penjualan harga. Sebab dekat Realme 7 Pro dulu harga jualan permulaan dia adalah RM1,499. Tapi dekat Realme 8 Pro ni dia orang dah turunkan harga jualan permulaan tu kepada RM1,299. Itu je lah perubahan dia. Jadi apa kata kalau kita start sembang berkenaan dengan Realme 8 Pro ni berkenaan dengan dia punya feature utama dia tu iaitu kamera dia. Jadi Realme 8 Pro ni dia dilengkapi dengan setup 4 kamera lah pada bahagian belakang kan, iaitu kamera utama Samsung ISOCELL M2 108MP, kamera ultra wide 8MP, kamera makro 2MP dan kamera mono depth 2MP. Kemudian untuk kamera selfie dia pula, Realme tawarkan kamera besar 16MP yang diletakkan pada pancur display dekat skrin bahagian hadapan itulah. Makanya dekat sini apa yang aku nampak, walaupun Realme dia tawarkan penggunaan sensor 108MP tu, most of the time sebenarnya gambar yang korang ambil tu adalah dalam bentuk pixel binding lah dengan nilai megapiksel yang lebih rendah. Tapi sebenarnya korang boleh je kalau nak dapatkan gambar 108MP tu, yang mana korang akan dapat collect detail yang memang superb tinggi lah. Tapi kelemahannya bila menggunakan 108MP ni, apa yang aku nampak, gambar tu dia memang akan nampak sedikit gelap dan size file tu, satu gambar tu dia memang besar gila. Tapi antara kebaikan dengan adanya sensor sebesar ni adalah bila korang nak ambil gambar zoom, yang mana dia akan crop daripada sensor 108MP tu. So berdasarkan penggunaan aku, kalau korang zoom sebanyak 3 atau 5 kali tu, dia tetap akan menampakkan detail yang cukup lah, tanpa gambar tu sendiri dia akan nampak pecah ke apa ke. Benda tu memang tak ada. Jadi secara overall, kemampuan kamera Realme 8 Pro ni memang dilihat sangat memuaskan lah. Tak kisahlah pada kamera utama dia ke, kamera ultra wide dia ke, maupun kamera selfie dia. Kemampuan HDR dia dilihat memang, yalah, HDR dia memang nampak sederhana, tapi potongan bokeh dia dilihat memang sangat kemas dan terdapat banyak juga beberapa filter yang menarik yang korang boleh gunakan untuk portrait ni, yang mana bila korang guna
warna tu memang dia nampak lebih style lah. Kemudian gambar night mode dia juga dilihat sangat memuaskan dengan cubaan menerangkan kawasan yang super gelap tu. Dan surprisingly, kamera selfie dia juga dilihat sangat baik dalam memberikan gambar yang cantik dan sharp. Cuma kalau nak komplain, macam biasalah, kamera makro dia memang tak menepati cita rasa aku sebab kualiti gambar dia memang nampak tersangatlah lemah. Untuk video pula, setting tertinggi yang korang boleh gunakan adalah pada 4K 30 frame per second tanpa sebarang penstabilan. Penstabilan ni hanya akan wujud pada setting 1080p dan kalau itu tak cukup lagi untuk korang, korang juga boleh gunakan fungsi Ultra Steady Mode yang mana dia akan memberikan penstabilan ala-ala menggunakan gimbal. Memang super stabil lah. Dan untuk mode kamera dia ni, sebenarnya dia ada banyak lagi sebenarnya feature yang korang boleh gunakan. Contohnya macam dual view video, story mode, expert pro mode and banyak lagi. Kemudian kita sampai pula ke bahagian dia punya rekaan dia. So tahun ni memang adalah tahun untuk Dare to Live lah. Kenapa aku cakap macam ni? Sebab macam korang nampak lah, memang terpampang sebesar-besar alamnya perkataan Dare to Live dekat bahagian belakang ni kan. Tapi itulah, honestly aku sebenarnya tak berapa kisah sangat pun Realme buat macam ni. Sebab design dia tu di mata aku lah memang nampak cantik lah. And dengan design macam ni, Realme memang secara automatik berjaya memisahkan rekaan Realme 8 Pro ni dengan kebanyakan smartphone lain yang ada dekat dalam market sekarang ni. So untuk warna dia terdapat dua pilihan lah yang korang boleh pilih, iaitu pertama Infinite Black dan satu lagi adalah Infinite Blue macam aku gunakan dalam video ni. So back panel dan rangka Realme 8 Pro ni dia diperbuat daripada material plastik and finishing pada back panel dia ni adalah jenis frosted lah, yang mana pada angle tertentu dan pantulan cahaya tertentu korang akan nampak perubahan warna yang memang agak unik lah. Memang senang cerita, dia membuatkan Realme 8 Pro ni dia nampak lebih premium. Dan dengan penggunaan rekaan frosted macam ni, korang memang takkan berdepan dengan sebarang masalah fingerprint kan, cap jari kau melekat ke apa ke, sebab memang tak ada langsung. So phone ni dia memang akan sentiasa nampak bersih je. In fact sepanjang aku menggunakan smartphone ni untuk review, aku memang langsung tak gunakan casing percuma yang diorang bagi dalam kotak tu. Cuma satu kelemahan bila diorang menggunakan rekaan frosted macam ni, apa yang aku perasan lah, phone ni memang dia macam terasa licin sedikit. Lagi-lagi kalau tangan korang tu macam tangan aku kan, jenis tapak tangan sentiasa basah berpeluh tu kan. So bila korang pegang tu memang terasa lah dia punya licin tu, dia rasa macam kurang grip lah. Dan kemudian untuk footprint Realme 8 Pro ni pun best. Bila pegang tu memang rasa selesa, rasa sedap je. Sebab Realme 8 Pro ni dia sebenarnya adalah lebih ringan dan lebih nipis kalau nak dibandingkan dengan Realme 7 Pro. Jadi sekarang persoalan yang perlu dijawab sebenarnya adalah macam mana dengan pengalaman menggunakan Realme 8 Pro ni secara seharian lah. Okey ke tak okey ke? Ada masalah ke? Jawapannya adalah okey kan. Walaupun Realme 8 Pro ni dia masih lagi menggunakan chip pemprosesan yang agak lama juga kan. Dah berapa generasi dia orang gunakan chipset yang sama. But still bila aku guna smartphone ni as a daily driver, aku memang tak ada sebarang masalah pun. Contohnya dia punya fingerprint scanner. Fingerprint scanner dia memang tak ada masalah. Memang laju and tepat membaca cap jari aku. And thanks to pengoptimasian daripada sistem operasi dia tu, iaitu Realme UI 2.0 tu, tak kisahlah kalau korang buat apa pun, scrolling dalam UI ke, membuka app ke, scrolling dalam app ke, korang gunakan kamera ke, main game tu semua memang terasa lancar. Cuma satu je lah, disebabkan kekurangan chip tu sendiri, kalau korang main game tu, korang tak boleh lah nak henyak grafik tinggi-tinggi kan. So mostly korang kena be realistic sikit lah kan. Korang kena letak lah pada grafik medium to low, baru smooth lah bila main game tu. Kemudian suhu ketika gaming pun memang tak ada masalah, memang terkawal. Dia tak ada macam masalah overheat ke apa ke. Lepas tu dia punya performance battery pun bagus. Kalau nak dapat screen on time dalam 8-9 jam tu memang kacang je. Dan dia punya charging speed dia pun laju, dalam 45-50 minit macam tu dah full charge dah. Cuma satu je, kalau aku nak complain, aku memang tak berapa berkenan dengan mono speaker dia tu lah. Sebab macam aku cakap pada awal video tadi lah, sebab mono speaker ni dia macam downgrade daripada stereo speaker dekat 7 Pro tu kan. Dan dia punya mono speaker dia ni pun kalau aku nak huraikan kepada korang, dia punya quality dia tu not the best, tapi not the worst jugalah. Senang cerita, dia punya mono speaker dia ni memang usable. Cuma kalau dia bagi stereo speaker lagi best. Dan kemudian dia punya haptic feedback vibration dia, yang ini memang haptic feedback dia memang teruk lah, memang tak best langsung lah. And then after that korang juga masih boleh menggunakan dual SIM dan micro SD pada masa yang sama. Dan last sekali, benda yang paling penting sekali, skrin yang digunakan pada Realme 8 Pro ni memang cantik gila. Jadi macam aku cakap pada awal video tadi, Realme 8 Pro ni dia menggunakan skrin jenis Super AMOLED. And dengan skrin jenis Super AMOLED ni, kalau korang nak gunakan untuk tujuan menonton movie dekat Netflix ke, layan video dekat YouTube ke, tak kisahlah, kalau korang nak gunakan untuk social media tu pun semua, aku boleh guarantee lah korang mesti akan puas hati punya. Sebab skrin Super AMOLED yang digunakan ni memang mampu untuk memberikan brightness level yang tinggi, view angle yang luas, color yang punchy, warna hitam yang betul-betul deep. So overall quality skrin dia ni memang A+. Cuma tu lah, walaupun dia punya skrin dia ni cantik, aku rasa korang dah tahu dah aku nak cakap pasal apa kan. So walaupun skrin dia ni cantik kan, aku macam ada rasa macam
kecewa sikit lah kan. Sebab Realme 8 Pro ni dia masih lagi didatangkan dengan refresh rate 60Hz sahaja. Sebab bagi aku, untuk tahun 2021 ni dengan tanda harga jualan RM1,299 tu kan, Realme sepatutnya dah boleh lengkapkan dengan at least paling busuk pun 90Hz lah. Aku bukan nak minta sampai 120Hz kan, 144Hz, 160Hz ke, tak payah pun. 90Hz tu pun aku rasa macam dah cukup dah. Kalau dia orang bagi benda ni dekat Realme 8 Pro ni, aku rasa memang dia dah ngam lah kan dengan tanda harga jualan dia tu. In fact, aku rasa Realme pun sebenarnya dia sedar pasal benda ni. Sebab apa aku cakap macam ni? Sebab kalau korang pergi ke bahagian setting, kemudian korang pergi ke bahagian Realme Lab, korang akan nampak ada option untuk smooth scrolling, yang mana dikatakan dengan mengaktifkan mode ni, Realme UI tu dia akan memberikan pengalaman scrolling yang lebih smooth lah kan secara software. Tapi itulah, bila aku dah aktifkan mode ni, aku sendiri pun macam tak tahulah, dekat mata aku tak nampak pun apa perbezaan dia. Dia still nampak macam 60Hz juga. And aku rasa itu je lah berkenaan dengan Realme 8 Pro ni. Yes, aku tahu sebenarnya ada je banyak lagi lah pasal smartphone ni kan, terutamanya dari segi software dia tu kan, Realme UI 2.0 tu. Contohnya macam fungsi dark mode dia, lepas tu dia ada game space lah, game assistant lah, always on display lah, smart sidebar tu semua. So memang banyak lah sebenarnya feature dia tu. Tapi aku memang takkan sentuh sangat lah bab tu, sebab benda ni memang dah ada lah dekat hampir ke semua smartphone Realme yang menjalankan Realme UI 2.0 ni. So kesimpulannya, yes, kalau kita nak bercerita berkenaan dengan tawaran spesifikasi dia, kemudian kalau kita nak cerita berkenaan dengan tanda harga jualan dia tu, memang susah lah sebenarnya kalau kita nak cerita kan. Tapi itulah, kalau korang tanya aku adakah aku suka dengan Realme 8 Pro ni, aku perlu jujur pada korang yang mana nope, aku memang tak berapa suka lah. So statement aku ni memang statement yang berani mati sikit kan. Ui, ni Realme fan memang mesti akan kena, memang hentam aku punya ni. Tapi hear me out sebab aku sebenarnya tak berapa kisah pun kalau dia macam dia orang downgrade sikit kan, kalau nak bandingkan dengan Realme 7 Pro dulu kan. Tapi itulah, untuk tahun 2021 ni kan, ketiadaan 90Hz pada tanda harga jualan RM1,299 ni memang membuatkan aku rasa macam terasa hati sikit lah. Kalau brand-brand lain masih lagi stick dengan 60Hz tu, aku memang aku tak kisah pun. Tapi sekarang ni kita tengah cerita berkenaan dengan Realme kot kan. Realme ni memang terkenal dengan smartphone yang value for money kan. Memang diorang selalu memang kompetitif lah dengan pesaing diorang. Jadi verdict terakhir aku berkenaan dengan Realme 8 Pro ni senang je. Kalau kita nak cerita secara overall tu, Realme 8 Pro ni memang tak ada masalah, memang okey je. Dia punya performance cun, dia punya kamera 108MP dia tu pun bagus, bateri bagus, screen dia pun cantik. So overall memang okey. Memang tak ada masalah kalau korang nak gunakan smartphone ni untuk korang punya daily usage kan, untuk kegunaan seharian korang. Tapi kalau aku lah kan, dengan tanda harga jualan RM1,299 tu, aku hanya akan beli Realme 8 Pro ni kalau ada sale saja. Senang cerita, aku hanya akan go for Realme 8 Pro ni kalau harga dia tu lebih murah daripada RM1,299. Sebab kalau dia lagi kurang daripada harga tu, dan barulah aku rasa macam berbaloi kalau beli smartphone ni. So itu je lah komen aku berkenaan dengan Realme 8 Pro. Okey lah. Dah boleh lah nak hentam aku kat bawah, dipersilakan, okey? Jadi guys, sampai di sini saja video full review kita untuk Realme 8 Pro untuk hari ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan kalau korang rasa macam nak tatap muka aku ni lagi in future, korang tekanlah butang subscribe and butang loceng kat tepi tu kan. Tekan. Jangan tak tekan, okay? So aku rasa itu saja je lah. Tak ada benda lagi. So kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.